Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Tun yang mengetuai Bank Kerjasama Rakyat. Bank Kerjasama Rakyat dipanggil? Bank Rakyat, bukan Bank Kerjasama Rakyat, Bank Rakyat. Yang berusaha Timbalan Rektor Akademik, Profesor Madya, Dr. Basir, Dr. Dhiya Ul-Hafidh selaku dekan Fakulti Pengajian Islam, ahli-ahli pengurusan Kolej Universiti Islam Perlis, staf Kolej Universiti Islam Perlis, pelajar-pelajar, hadirin hadirat, dan pengurusan masjid juga. Alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini dalam majlis yang saya kira merupakan majlis ibadah, kerana pada bulan ini Nabi SAW memang menggalakkan kita untuk memperbanyakkan pemberian, seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud Nabi SAW itu adalah manusia yang pemurah, dan Nabi menjadi lebih pemurah daripada biasa apabila sampainya bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan manusia ini nasibnya di dalam dunia tidak sama. Keadaan ekonomi di antara manusia itu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebahagian orang menjadi kaya, sebahagian orang menjadi miskin, sebahagian orang menjadi sederhana. Yang mana kesemua nasib-nasib yang Allah Taala berikan kepada manusia ini merupakan satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk melihat sejauh mana kita boleh bersyukur dan beramal dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mungkin ada di kalangan kita yang bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya, orang yang berkuasa. Saya juga pernah bercita-cita begitu. Dulu saya ada seorang sahabat, sekarang pun sahabat saya juga lagi. Dia ni kaya, dia milioner, jutawan. Dia ada pusat pengajian dia sendiri. Kebetulan dia ni, sahabat saya ni, setiap tahun dia akan bagi sumbangan dekat NGO kami. Kebetulan saya ni presiden NGO juga. Jadi setiap tahun dia akan panggil menghadap dia, panggil kat pejabat dia. Setiap tahun dia akan bagi. Kadang-kadang dia bagi 200,000. Tahun ni dia bagi 150,000. Tahun sebelum Covid dia bagi 100,000. Jadi masa terima tu, saya kata kat dia, Tan Sri, seronok jadi orang kaya tu. Banyak sumbangan boleh bagi. Dia akan bagi pada bulan puasa. Bulan puasa je dia akan panggil, tak payah minta. Dia akan panggil. Tahun ni dia bagi 150,000. Tahun sebelum tu, masa Covid tu, dia bagi 200,000 untuk IQ. Sebab itu IQ boleh sponsor water cooler pelajar KUIP tu. Sebab presiden dia orang yang sama, rektor pun orang yang sama dengan presiden tu. Jadi kita bagilah untuk pelajar. Saya kata kat dia, Tan Sri, untung jadi orang kaya tu, banyak boleh bantu umat. Dia sebut satu ayat
sebagai jawapan kepada ayat saya tu, yang mana jawapan tu terus saya simpan dalam jiwa saya. Sampai ke hari ni saya duk ingat. Dia kata, Rozaimi. Dia panggil saya Rozaimi. Rozaimi, kalau Allah Azza wa Jalla letakkan kita di satu tempat, di satu lokasi, di satu kedudukan, di satu posisi, yang mana kita boleh jadi orang saleh, kita boleh ingat Allah, kita boleh memberi sekadar yang kita mampu, syukurlah. Kerana belum tentu kalau Allah bagi apa yang kita harap, kalau Allah Ta'ala bagi apa yang kita betul-betul bersungguh nak, kalau Tuhan bagi, takut-takut nanti kita tak boleh nak tunaikan hak Allah apabila kita dah ada kuasa, kita dah ada kekayaan. You sekarang kat mana? Saya kata, Pesyarah Tan Sri. Ada ruang untuk berbakti pada umat? InsyaAllah ada. Syukur. Walaupun tak boleh nak bagi banyak, mungkin tak boleh bagi banyak macam saya, tapi you syukur. Dia kata, nanti mungkin kalau awak ada kat tempat saya, mungkin awak tak ingat pada orang-orang lain, mungkin jadi sombong. Sebab masa tu sembang dengan dia, kebetulan tahun sebelum pilihan raya, jadi saya pun ditawarkan untuk masuk bertanding. Saya tanya dia, macam mana Tan Sri, boleh masuk bertanding? Nampak macam menarik juga tawaran-tawaran dia pun. Dia kata tak payah. Kerana apa? Kerana kuasa boleh merubah manusia. Jadi ini orang yang sedar akan hakikat keadaan manusia ni, sama ada dia senang ataupun dia susah, ataupun dia sederhana, semua itu adalah ujian. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana cara kita berinteraksi. Mungkin ada di kalangan kita yang fikir, kenapa bila aku ni dah senang, aku dah kaya, nak kena bagi zakat pula? Harta yang aku cari ni dengan titik peluh aku, tiba-tiba nak kena bagi pula. Nak kena bagi pula dekat orang yang tak ada kena mengena dengan aku. Nak bagi zakat pada anak sendiri tak boleh. Selagi mana nafkahnya wajib atas kita, kita tak boleh bagi zakat kat dia. Kena bagi zakat pada orang yang tak ada kaitan nafkah dengan kita. Sedangkan masa kita dapat harta tu, orang yang kita bagi zakat tu mungkin tak pernah tolong pun, pada pandangan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla mentakdirkan zakat perlu dibayar kepada asnafnya, supaya adanya interaksi di kalangan manusia. Dan Allah Ta'ala jadikan zakat itu sebagai rukun Islam. Siapa ada nisab, cukup haul, kena keluarkan zakat dengan kadar yang tertentu. Dia kena pergi cari, ataupun dia kena bayar pada amil, untuk amil cari, supaya ada interaksi dalam negara Islam di antara yang kaya dengan yang miskin. Supaya yang miskin ni bila tengok orang kaya, dia tak ada hasad. Dan supaya orang kaya bila tengok orang miskin, dia tak rasa benci, dia kesian. Bila orang kaya nak keluarkan zakat, dia pergi cari orang susah, dia tengok keadaan orang susah, mungkin dia menangis. Dia mungkin bagi lebih daripada apa yang Allah Ta'ala wajibkan kat dia. Kerana apa yang kita dengar tak sama dengan apa yang kita tengok depan mata. Dan orang miskin tengok orang kaya sebelah rumah dia 3 biji kereta, mula-mula dia rasa sakit hati. Kayanya dia, kerja, dia kejap je pada kita. Dia kerja 4 jam, boleh buat juta-juta. Saya kerja kadang-kadang sampai 12 jam. Nak dapat suku daripada pendapatan dia pun tak ada. 1/10 pun tak ada. Kadang-kadang dia rasa macam dunia ni tak adil. Dia dengki pada orang kaya. Tapi bila orang kaya datang kat rumah dia, Assalamualaikum, bulan puasa ni saya nak beri sumbangan sikit, saya nak bagi zakat sikit, saya nak keluarkan zakat fitrah sikit untuk pakcik dan anak-anak. Orang miskin akan rasa, Masya Allah, rezeki yang dia dapat, dia tak makan seorang. Rezeki yang dia dapat, dia kongsi dengan kita. Maka berlakulah interaksi.
Orang kaya sayang pada orang miskin, orang miskin tidak hasad kepada orang kaya. Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan puasa ini sebagai bulan untuk bukan hanya kita bayar zakat fitrah. Kalau zakat harta ni mungkin ada orang tak wajib bayar. Tapi zakat fitrah ni, selagi mana dia Muslim, ada harta yang minimah pun dia kena bayar. Supaya dia rasa dia menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan puasa ni, sekaya mana pun dia, selagi matahari tak terbenam, dia tak boleh makan. Dia kena rasa macam mana orang miskin rasa. Dia kena ada pengalaman rasa macam mana lapar tu. Sebab kadang-kadang kalau kita tak mengalami, kita mungkin tak menghayati, kita mungkin tak ada rasa empati. Allah Ta'ala nak suruh kita rasa lapar tu macam mana. Sebab ada orang kadang-kadang dia lahir dalam keluarga yang kaya terus, tak pernah rasa lapar. Syariat Islam mengatakan 1 bulan kamu kena rasa lapar yang orang miskin rasa mungkin sepanjang tahun. Kamu rasa 1 bulan. Tu yang bila sebelum masuk maghrib tu duk tunggu tu. Kan ada kes muazzin azan 2 minit awal, satu kampung kena qada balik kan. Kalau ikut pendapat majoriti ulama lah, satu kampung kena qada balik puasa dia. Tapi ada khilaf dalam masalah ni. Minoriti ulama kata kalau kes macam tu dia tak tahu, tiba-tiba muazzin azan, ada yang kata tak perlu qada kerana dia kiaskan dengan orang yang lupa. Tapi majoriti ulama kata kena qada. Sebab dia kata di situ ada cuai. Sepatutnya dia kena pergi tengok matahari, tapi dia pergi tengok TV, buat apa? Maka ada perbezaan pandangan. Saya tak pasti tuan-tuan nak pilih yang mana. Tapi asas majoriti ulama tu, dia kata sebab sepatutnya Nabi SAW kata idza ra'aitumul lail qad aqbala min hahuna wa hahuna faqad aftara as-saim. Apabila kamu melihat malam telah terbit di ufuk, matahari dah terbenam, maka boleh buka puasa. Tapi berapa ramai di kalangan kita hari ni bila nak buka puasa tengok matahari ke tengok ayam? Bini panggil pun tak sedar dah. Abang tolong angkat air ni. Khusyuk nampak. Ayam ni macam menarik lah aku tengok. Rasa lapar. Allah Ta'ala bagi kita rasa lapar supaya ada simpati dan ada empati. Rasa macam mana orang miskin rasa. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita sayang orang miskin? Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kata hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Adakah kamu merasa kamu akan diberikan kemenangan ataupun bantuan daripada Allah? Adakah kamu rasa kamu akan diberikan rezeki oleh Allah melainkan dengan adanya orang-orang yang lemah, yakni orang-orang yang miskin di kalangan kamu? Para ulama mempunyai 2 tafsiran terhadap hadis ni. Sebahagian daripada mereka mengatakan Allah memberikan kemenangan kepada orang Islam, Allah memberikan bantuan kepada orang Islam, memberikan rezeki kepada orang-orang yang kaya ni hasil daripada doa orang miskin. Kerana doa orang miskin ni kebanyakannya doa yang khusyuk. Kerana mereka dalam keadaan kesempitan. Dia sama macam kita kena musibah. Waktu kita tengah susah, kita doa tu bersungguh sikit. Tapi kalau kita tengah senang, semua cukup. Kelengkapan cukup, anak sihat, isteri cantik, semua cukup belakalah. Tempat kerja okey, kita pun doa tak berapa nak khusyuk sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta yang macam semalam punya, amin. Terus bangun. Kan? Ataupun ya Allah, ya Tuhanku, macam biasa satu, amin. Dia buat doa macam kedai mamak lah. Tapi kalau kita susah, kita akan doa tu khusyuk sikit. Kalau boleh kita tak nak bangkit daripada sujud tu, sebab kita tahu sujud tempat yang mustajab doa. Kalau boleh tak nak bagi salam tu, punya lama doa lepas pada tu.
Orang miskin keadaan doa dia begitu. Dan yang kedua, kerana hakikat kehidupan dunia ni begitulah. Kehidupan dunia ni diuruskan oleh orang-orang yang tidak berkemampuan, orang-orang miskin. Betul tak? Cuba tengok pada diri kita. Apa yang kita buat sendiri? Pada pakaian kita, apa yang kita buat sendiri? Kepiah jahit sendiri ke? Tak, beli. Baju jahit sendiri ke? Beli. Cermin mata buat sendiri? Beli. Stokin, kait sendiri? Beli. Semua benda kita beli. Ni sekarang nak pergi iftar ni sekarang. Nasi tanam sendiri ke? Beli. Kali ni bukan belilah, orang bagi. Ikan tangkap sendiri? Beli. Orang bagi. Siapa yang tangkap? Orang miskin yang menjadi nelayan. Siapa yang pergi tanam padi? Orang miskin. Orang kaya buat apa? Orang kaya mesyuarat aja. Betul tak? Kalau dia ada company beras, Ustaz, dia mesyuarat aja lah. Yang kerja banting tulang, pecah peluh dekat tengah-tengah bedang tu, pekerja upahan dia. Maka sebab itu Islam suruh kita melihat orang susah, bantu orang susah, bela mereka, kerana kehidupan kita banyak bergantung dengan usaha yang mereka buat. Maka datanglah syariat puasa, datanglah syariat untuk kita bayar sadaqatul fitr pada bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kewajipan itu datang ke atas orang sebelum ke daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa kamu ialah apabila kamu kesian kepada orang yang seagama dan bersaudara dengan kamu. Bantu mereka tanpa syarat. Beri bantuan, beri makan tanpa syarat. Maka kita melihat pada bulan ni, banyaklah muhsinin, orang yang memberikan bantuan. Alhamdulillah, kita di KUIPS dapat bantuan yang banyak pada tahun ni untuk pelajar-pelajar B40 kita, pelajar-pelajar yang susah, terutamanya pelajar-pelajar antarabangsa yang orang kata apa, mempunyai keluarga yang jauh. Dan kita dapat sumbangan yang begitu banyak. Jadi sebab itu saya secara peribadi ucapkan terima kasih banyak kepada Bank Rakyat kerana banyak membantu KUIPS dan pelajar-pelajar KUIPS dalam orang kata apa, sumbangan-sumbangan makanan dan juga projek-projek pembangunan. Jazakumullahu khairan. Dan saya mengharapkan agar usaha yang dimainkan oleh Bank Rakyat ni dapat orang kata apa, diteruskan dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin hanya kita kata saya hanya mengurus, tetapi mengurus itu juga sebenarnya sebahagian daripada kebaikan kalau hasilnya mendatangkan kebaikan. Pagi tadi pun saya didatangi dengan satu orang pegawai daripada Bank Rakyat juga, tapi HQ, Ustaz Naha, bincang berkenaan dengan macam mana kita nak perkemaskan kita punya dana wakaf Jamalul Lail. Ni nak cerita sikit lah. Alhamdulillah, kelulusan kita dah dapat. Cik Bat, kelulusan dah dapat. Ahli lembaga pengarah dah luluskan untuk kita buka akaun Bank Rakyat, untuk kita buat akaun khas dana wakaf Jamalul Lail, wakaf pendidikan dipanggil. Wakaf ni wakaf tunai. Tuan-tuan masukkan RM100, duit RM100 tu tak akan hilang. Dia akan kekal sebagai wakaf. Kita akan guna dividen saja. Dividen daripada wakaf tu saja kita akan guna untuk penyelidikan, untuk penerbitan buku, untuk perundingan, untuk beasiswa pelajar dan untuk program-program dakwah. Jadi dia termasuk dalam sadaqatin jariyah yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, sedekah yang pahalanya berjalan selagi mana asal pemberian asal itu kekal. Jadi sebab itu bila saya masuk dalam KUIP ni, saya tengok
Ini antara benda yang boleh kita buat. Sebab Majlis Agama Islam Perlis sangat-sangat membantu kita, sebab nak dapatkan hak untuk kutip wakaf ni bukan senang. Ada universiti yang dia ada dana wakaf dia, tapi Majlis Agama kata you boleh kutip wakaf dalam pagar universiti je. Tapi kita diberikan ruang untuk kutip wakaf luar pagar universiti. Selagi mana dalam negeri Perlis ni kita boleh kempen. Kita boleh kempen. Video kempen pun dah siap dah. Saya dah berlakon dah untuk kempen. Ini orang kata muka cari duit, tapi bukan untuk diri sendirilah. Muka cari duit untuk belajar, untuk pembangunan umat, insya-Allah. Jadi saya kira berapa minit tazkirah ni? Habis dah kan? Patutlah dia tunduk aja. Dia kata bila nak habis ni. Saya pun tak nak cakap panjang, kita ada agenda yang lain lagi. Jazakumullahu khairan kepada Bank Rakyat atas pemberian dan sumbangan ini. Terima kasih banyak kepada masjid yang memberikan ruang untuk kami berprogram di sini, dan terima kasih banyak kepada semua staf yang memberikan kerjasama dan sudi hadir, dan kepada semua jemaah penduduk kampung Seberang Ramai ni. Ya. Betul ya nama dia? Okey, kampung Seberang Ramai ni. Jadi tak ada apa yang saya nak ucapkan melainkan jazakumullahu khairan. Moga Allah memberikan balasan yang baik, balasan syurga kepada kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.